A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, selamat bersama-sama lagi pada pagi ini. Pada pagi hari raya, masih lagi hari tasyrik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-86. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih menghidupkan kita, masih memberi keselamatan kepada kita, masih memberi kesihatan kepada kita, masih memberi peluang kepada kita untuk kita bersama-sama dalam sesi kita pada pagi ini. Hari ini kita akan bersama-sama Nisa ayat yang ke-45 sehingga ayat yang ke-51, insya-Allah. Ayat yang ke-45 sehingga ayat 51 daripada surah Nisa. Jadi kepada semua, saya harapkan yang bersama-sama dalam sesi kita pada kali ini untuk membuka mushaf supaya kita dapat melihat dengan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini. Insya-Allah yang akan kita tengok pada muka surat ini secara lebih kurangnya adalah, secara ringkasnya dulu adalah yang pertamanya sikap orang-orang Yahudi dan juga Kristian, sikap ahli kitab yang disebutkan sini, iaitu dalam dua ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perangai mereka, sifat mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, yang mana Allah Taala peringatkan kita supaya kita jangan buat perkara-perkara ini. Dan kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Taala ni membuka keampunannya kepada kita semua untuk kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi selepas daripada tu, iaitu perangai ahli kitab lagi. Jadi maknanya dalam muka surat ini 86 ini dia banyak menceritakan tentang sikap-sikap ahli kitab yang sepatutnya dijauhi oleh kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Sadaqallahul azim. Saya bacakan hanya satu ayat saja daripada muka surat ini tadi, iaitu ayat yang ke-45. Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya menceritakan kepada kita semua bahawa siapakah sebenarnya musuh kita ni, musuh orang yang beriman ni siapa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini bahawa Allah Taala lebih tahu siapa yang memusuhi orang Islam dan siapa yang sebenarnya musuh kepada orang Islam ni, kepada kita semua. Jadi sebab tu Allah Taala sebut wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Taala lebih tahu daripada kamu. Mana kamu mungkin tak tahu siapa yang musuh kamu ni, tapi Allah Taala tahu. Sebab tu Allah Taala ceritakan kepada kita ni supaya kita ni tahu. Sebelum daripada tu sambil-sambil insya-Allah kepada sesiapa yang bersama ni, sila beri makluman tentang suara kita pada hari ini, sama ada jelas atau tak jelas. Jadi Allah SWT sebut wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Taala lebih tahu siapakah musuh-musuh kamu. Tu yang pertama. Yang keduanya, Allah Taala sebutkan bahawa wa kafa billahi waliyan. Cukuplah bagi bagi orang mukmin itu wa kafa billahi waliyan. Allah itu menjadi wali. Wali di sini maknanya lah hafiz, maknanya iaitu cukuplah Allah Taala menjadi penjaga kita. Sebab kita tak tahu kan, bila Allah Taala sebut bahawa Allah Taala lebih tahu siapa musuh kita, maka kita tak tahu siapa musuh kita. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Taala sebut sini, Allah Subhanahu Wa Taala kata cukuplah bagi kita ni Allah Taala menjadi wali kita, menjadi wali, menjadi hafiz, menjadi penjaga kepada kita. Dan kemudian wa kafa billahi nasira, dan juga cukuplah Allah Subhanahu Taala ni menjadi mani'. Wa nasira makna penolong. Penolong sini maknanya ialah yang akan menghalang daripada planning-planning yang dibuat oleh orang kafir itu. Jadi ini keyakinan kita kepada sebagai orang yang beriman, bahawa kita ni ada Allah, kita ni Allah Ta'ala akan menjadi wali kepada kita, Allah Ta'ala akan menjadi nasirun kepada kita dalam menghadapi planning-planning yang mungkin dibuat oleh mereka yang kita tak tahu, yang Allah Ta'ala lebih tahu. Jadi tapi ini bukanlah bermakna bahawa kita ni boleh buat macam tu saja, tak buat planning apa-apa. Kita buat planning kita, tetapi oleh kerana yang sebenarnya siapakah musuh kita, kita tak tahu kan. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Taala ingatkan kita bahawa supaya kita sentiasa bergantung kepada Allah SWT. Ingat kepada Allah SWT sentiasa kan, bahawa apa yang kita plan mungkin kita tak kenal siapa musuh kita yang sebenarnya. Jadi maka oleh kerana itulah maka kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. minal ladzina hadu yuharrifunal kalima. Jadi Allah Taala kemudian sebutkan seterusnya
perangai orang-orang Yahudi ni. Tengok Allah Ta'ala sebut dengan jelas minal lazina hadu, ada di kalangan bukan semua maknanya orang Yahudi, tapi ada di kalangan orang-orang Yahudi ni, minal lazi, di kalangan orang hadu, orang-orang Yahudi ni satu kaum yang yuharrifunal kalima amma wadhi. Ini kita sebutkan bahawa orang Yahudi ni dia memang telah mengubah kitab Taurat mereka tu. Yuharrifuna maknanya ubah. Ubah ni ubah apa? Ubah maknanya. Ulama kata dua sini, yuharrifuna al-makna wa yuharrifuna al-lafza. Maknanya perkataan tu mereka ubah, makna pun mereka ubah. Itu perangai mereka kan, bukan maknanya makna sahaja ataupun perkataan sahaja, tak kan, dua-dua sekali mereka ubah kan. Jadi sebab itulah kan, bila apa yang ada pada hari ini tu, kitab Taurat tu yang ada di tangan orang Yahudi sebenarnya adalah bukan kitab Taurat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kata semua, tapi ada banyaklah perkara-perkara yang telah mereka ubah. Terutamanya disebutkan ialah perkara yang berkaitan dengan sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang tu kan. Nabi Muhammad gini-gini telah disebutkan dalam Taurat, tapi mereka telah ubah benda tu sehingga sekarang ni tak ada lagi sifat ni. Sebab itulah orang Yahudi yang baca kitab Taurat ni, mereka tak jumpalah benda tu kan, yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad itulah yang sepatutnya, yang patut diikuti oleh mereka. Kemudian yuharrifuna al-kalima, mereka telah mengubah al-kalima, iaitu sebut al-kalima itu maksudnya ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi, amma wadi'ihi, daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala telah tetapkan, wujudkan, adakan dalam kitab Taurat itu perkara-perkara ni, tapi mereka dah tak ada sekarang ni. Kemudian tu satu perkara yang mereka, kejahatan mereka yang pertama, yuharrifuna. Kemudian yang kedua, mereka ni yaquluna sami'na wa asaina. Mereka berkata sami'na, bila berdepan dengan Nabi mereka akan berkata sami'na, kami dengar, tapi dalam hati mereka kata asaina, kami tak nak ikut pun, macam tu kan. Jadi maknanya mereka kata mereka nak dengar, tapi mereka sebenarnya ialah asaina dalam hati mereka. Itu yang pertama. Apa lagi kata-kata mereka? Mereka kata lagi wasma' ghaira musma'. Tengok kan, mereka berkata dengar, mereka berkata Muhammad dengar tapi dalam hati mereka kata apa ghaira musma'. Ghaira musma' ni sifat hal, minta maaf, hal ni maknanya dalam keadaan, dalam hati mereka kata apa? Muhammad ni tuli ni, bukan dia dengar pun, gitu kan. Maknanya kan, dalam hati mereka katakan ada kejahatan mereka terhadap Nabi itu kan, terhadap orang Islam kan, ghairu musma' mereka. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, memanglah seolah-olah macam betul kan, iaitu apa kan, perangai orang yang tidak Islam, yang tak ikut Islam betul-betul, kita akan tengokkan bahawa kan, kita dengar, kita tahu dah apa yang orang Yahudi nak buat kan, tapi kita macam tak tahu. Kita tengok ramai orang Islam macam tu kan, dah tahu dah Yahudi ni macam ni, Allah tak ada sebut dalam Quran, tapi betul. Jadi orang Yahudi ni, mereka kalau kita tak Islam betul-betul, akan jadi macam ni lah, iaitu isma' ghairu musma'. Dengar anak orang Yahudi cakap kepada Nabi ni dulu, jadi tapi dalam hati mereka kata ghairu musma', Nabi pun bukan dengar pun. Kemudian yang ketiga, wara'ina. Ra'ina ni adalah satu perkataan dalam bahasa Arabnya fi'il amar, suruhan maknanya ialah unzurna, maknanya ni tolong ambil tu sikit, ambil kalau ikut bahasa Arabnya ambil kira, ambil perhatian sikit Muhammad, ambil perhatian. Tapi mereka tak gunakan perkataan unzurna. Unzurna ni makna dia ialah sama dengan ra'ina. Unzurna, ra'ina. Tapi orang Yahudi menggunakan perkataan ra'ina bila bercakap dengan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab perkataan ra'ina ni dia ada satu perkataan juga dalam bahasa mereka yang dekat-dekat, tak jauh beza dia. Ra'ina maksudnya mampuslah kamu, gitu kan, kata dahsyat tu kan, jahat tu kan, perkataan jahat tu, ataupun dia kata matilah kamu. Ra'una asal daripada ra'una, ataupun makna dia lah bodoh, Muhammad ni bodoh. Ra'ina bodoh, macam itulah kan. Jadi maknanya sini mereka gunakan perkataan-perkataan dalam hati mereka ke, ataupun di luar ke. Kalau guna perkataan pun, perkataan yang mereka gunakan perkataan-perkataan yang mana yang sebenarnya sama-sama mereka duduk bergelak ketawa lah kan, katakan Muhammad ni bodoh dan sebagainya kan. Jadi mereka ni kata ghairu musma', mereka ni kata asaina, mereka ni berkata ra'ina. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni layyan. Mereka sebutkan perkataan-perkataan tu dengan cara layyan. Layyan ni maknanya ialah dengan cara tahrif, mengubah kan, mengubah cara sebut tu sehingga seolah-olah macam bunyi ra'ina, tapi sebenarnya ra'unah, iaitu bodoh,
ataupun matilah bi alsinatihim, dengan lidah mereka. Jadi mereka ubah dengan lidah mereka tu sehingga nampak macam macam cakap tu macam betul mereka sebut ni ra'ina, tapi sebenarnya bukan ra'ina. Wa ta'anan fid din, dan yang keduanya mereka kata macam tu mereka ubah belik-belik dalam lidah mereka, tapi sebenarnya mereka ni ta'anan fid din, mereka nak kutuk Islam ni sebenarnya. Jadi perangai ni dah lama kan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka nak kutuk Islam kita, mereka nak peli, mereka nak kata bodoh, mereka nak kata apa, semua ni kan sebenarnya dah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat ini dan beberapa ayat yang lain pun ada sebutkan perkara ni kan. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, walau annahum qalu sami'na, kalaulah mereka mengatakan, ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala maknanya menyebutkan ni, iaitu kalaulah mereka mengatakan perkataan, makna perkataan macam mana, perkataan yang lebih baik perkataan yang lebih baik tu macam mana, iaitu ini Allah Ta'ala ajar, kalaulah ni sepatutnya mereka cakap macam ni, qalu sami'na wa ata'na, tu maknanya kalau kita orang Islam macam tu kan, iaitu dengan Islam, dengan pemimpin kita, dengan pemimpin Islam, kita akan berkata macam mana, sepatutnya berkata macam ni, qalu sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina, itu Yahudi punya, iaitu mendengar dan taat. Kami dengar dan apa yang kami dengar tu kami akan taat. Kemudian wasma', sepatutnya kami dengar, dengar kami nak cerita apa ni, kami boleh dengar tak, kami nak dengar cerita apa sikit ni. Tak macam orang Yahudi, dengar tapi dalam hati kata dia ni tuli, suruh dengar tapi sebenarnya dalam hati dia tuduh kita tuli. Itu kan. Jadi orang Islam tak macam tu, sepatutnya mereka kata wasma', kemudian perkataan ra'ina sepatutnya gantikan dengan perkataan unzurna, wanzurna kan, unzurna ni maknanya ialah apa, ni kami nak cerita apa ni kan, boleh tak dengar sikit tu kita kan, maknanya ambil kira, maknanya kan unzurna, tunggu sekejap, kalau ikutnya maknanya macam tu kan, lakana khairal lahum, Allah Ta'ala kata kalau mereka cakap macam tu itu lebih baik bagi mereka. Maknanya baik itu maknanya secara tak langsungnya nak ajar kepada orang Islam adalah itu, begitulah sepatutnya kita bercakap dengan pemimpin kita, sepatutnya sahabat bercakap dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala kata khairan wa aqwam, lebih betul, lebih tepat lagi, walakin, tetapi mereka tak cakap macam tu, orang Yahudi tak cakap macam tu. Sebab apa? Walakin la'annahumullahu bikufrihim, walakin la'anahumullah, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaknat mereka, laknat, menjauhkan mereka daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana kufur mereka tu, kerana mereka tak nak ikut Nabi SAW, kufur kepada Nabi. Fala yu'minuna illa qalila, tidak ada yang beriman daripada orang Yahudi ni melainkan sedikit saja di zaman Nabi SAW, seperti Abdullah bin Salam dan juga beberapa orang sahabat dia. Jadi apa ni, itu adalah ayat yang ke-46. Kita tengok pula ayat yang ke-47. Ya ayyuhallazina utul kitab aminu, Allah Ta'ala seru kepada mereka ni, wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, wahai mereka-mereka yang telah diberikan kitab. Ya ayyuhallazina utul kitab ni bukan ya ayyuhallazina amanu ni, ya ayyuhallazina utul kitab, wahai orang-orang yang telah diberikan kitab. Aminu, Allah Ta'ala kata berimanlah kamu, bima nazzalna, dengan apa yang kami turunkan, iaitu Quran. Berimanlah dengan Quran. Allah Ta'ala suruh mereka musaddiqan lima ma'akum min qabl, yang membenarkan, mana Quran ini membenarkan apa, membenarkan maknanya menceritakan dan mengatakan bahawa apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang Taurat dulu, yang asal itu adalah betul. Itu musaddiqan maknanya. Dalam Taurat mereka ada sebut tentang Nabi Muhammad, mereka buang, mereka tolak, mereka ubah. Tapi kita mengakui sebagai Quran mengakui, Taurat mengakui, Injil, semua itu maknanya. Jadi Allah SWT sebut musaddiqan lima ma'akum min qablu, dengan apa yang ada pada kamu, ma ma'akum, apa yang ada pada kamu, Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran ni, min qabli, sebelum daripada Quran ni, an-natmi, Allah SWT minta maaf, Allah Ta'ala kata min qabli an-natm, sebelum daripada apa, bukan sebelum daripada kami turunkan, tapi maksudnya Allah Ta'ala kata bagi amaran kat sini, iaitu apa, hendaklah kamu beriman dengan apa yang diturunkan oleh Quran ni sebelum daripada an-natmisa wujuhan, sebelum daripada kami, natmisa ni maknanya ratakan, maknanya ratakan, menyamaratakan. Ulama tafsir kata sini menyamaratakan tu menghilangkan hidung, menghilangkan mata, menghilangkan kening, macam flat gitu. Itu natmisa wujuhan.
iaitu memflatkan, meratakan muka mereka ni, menghapuskan semua apa yang ada pada muka ni sehingga jadi kosong. Itu adalah amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sini kata, kalaulah mereka ni tidak beriman, jaga, Allah Ta'ala akan buat macam tu kepada mereka. Jadikan macam tu. Fanaruddaha ala adbariha. Seolah-olahnya Allah Ta'ala kata sama macam belakang mereka. Kan belakang ni kosong. Belakang ni kosong kan. Jadi tak ada apa, tak ada mata, tak ada apa kan. Jadi Allah Ta'ala boleh jadikan muka ni macam belakang ni, macam tak ada apa, kosong macam tu. Itu. Fanaruddaha ala adbariha. Ataupun kalau kamu tak nak beriman juga, ataupun nal'anahum kama la'anna ashabas sabti, kami akan laknat mereka. Laknat di sini maksudnya kami akan ubah mereka ni akan menjadi seperti kera, sebagaimana yang telah berlaku kepada kama la'anna, sebagaimana kami telah laknat, kami telah ubah ashabas sabti, iaitu cerita orang-orang hari Sabtu yang mengumpulkan ikan tu kan, yang kita tahu kan hari Sabtu tak ada kerja orang Yahudi, lalu mereka kan itu penduduk satu kampung tu yang diceritakan dalam nanti kita akan baca nanti insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan mereka tentang perkara ni. Jadi maknanya sini ialah apa kan? Adakah terjadi benda ni? Setengah ulama kata macam ni. Dia kata, setengah ulama kata perkara ni tak berlaku. Kenapa? Kerana ada sebahagian daripada mereka telah beriman. Maknanya kalaulah langsung tidak beriman, nescaya Allah Ta'ala tukarkan muka-muka mereka ni menjadi flat tadi tu, kosong, jadi macam seperti belakang tu, tak nampak apa-apa, tak ada apa-apa, jadi daging je. Ataupun ada setengah ulama kata perkara ni akan berlaku nanti sebelum hari kiamat. Jadi ada dua pendapat ulama kan. Maknanya dia tak akan berlaku dah, tak akan berlaku perkara ni. Kenapa? Tak akan berlaku dah menjadi kera, tak akan berlaku dah menjadi, orang sini kera ni panggil ambuk ambuk tu binatang binatang kera tu. Jadi adakah mereka ni akan ditukar lagi menjadi kera selepas daripada ni, sebelum hari kiamat? Ataupun adakah mereka ni akan ditukar muka mereka menjadi flat? Perkara ni kata setengah ulama tak akan berlaku dah tak akan berlaku dah. Kenapa? Kerana nasib baik ada di kalangan mereka ni yang telah beriman, iaitu seperti Abdullah bin Salam. Tapi ada setengah ulama kata menafsirkan ayat ni, mengatakan bahawa perkara ni akan berlaku sebelum hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Dua-dua tu insya-Allah kita at least kita faham maksud ayat ni, wa kana amrullahi maf'ula. Dia kata maksud sini wa kana amrullah wa kana qada'ullah kan, dan adalah ketetapan Allah itu mesti akan maf'ula, mesti akan berlaku. Innallaha la yaghfiru. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata sesungguhnya Allah Taala la yaghfiru, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan sesiapa yang syirik dengannya. Maknanya dosa syirik ni Allah Ta'ala tak akan ampunkan, wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha, tetapi Allah Ta'ala akan ampunkan selain daripada tu bagi orang yang dikehendaki. Jadi maksud sini ialah bukan maknanya orang murtad tu tak boleh kembali kepada Islam, tak, bukan. Tapi maksudnya Islam, kalau dia tu syirik, dia mati dalam keadaan syirik, maka Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak akan ampunkan. Tapi selain daripada syirik, kalau Allah Ta'ala nak ampunkan, terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan anugerahnya kan, Allah Ta'ala nak ampunkan, tu terserah kepada Allah, liman yasha, kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Allah Ta'ala kata siapa yang buat syirik ni, dia sebenarnya telah buat satu dosa yang sangat besar kan. Jadi sebab itulah tak boleh diampunkan. Allah Ta'ala tak nak ampunkan dia. Sebab apa besar? Sebab tak patut sangat kan. Adakah dia ni makan rezeki Allah, bernafas dengan udara Allah kan, dia hidup atas bumi Allah, kemudian tiba-tiba dia boleh syirik, dia boleh tak mengaku benda-benda ni semua ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mengaku Tuhan semua ni dia tak mengaku Tuhan Allah Taala saja yang patut dia. Tak mengaku tu jadi syirik. Tiba-tiba dia kata batu lah, tiba-tiba dia kata binatang lah, tiba-tiba macam-macam benda-benda Tuhan yang tak patut kan tak. Jadi sedangkan yang memberikan semua tu adalah Allah Ta'ala kepada dia. Ataupun mereka ni nak nampak Allah tu. Kalau nampak Allah lainlah pula cerita tu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala alhamdulillah telah bebaskan kita daripada syirik, bebaskan umat Islam daripada syirik ni. Dan wali'iyyazubillah kan, a'udzubillahi, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kita ni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada dalam keadaan kita sedar ataupun kita tidak sedar. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan pula kan
Alam tara ilal ladzina yuzakku anfusahum. Allah Ta'ala kata, tidak kamu tengokkah? Jadi soalan sini adalah untuk mengatakan keburuk-buruknya perangai macam ni. Kamu tak tengok ke? Maknanya satu benda yang tak patut satu benda yang tak patut berlaku, iaitu allazina yuzakku anfusahum. Yuzakku anfusahum. Minta maaf yuzakku anfusahum. Siapakah yang yuzakku anfusahum? Yuzakku ni maknanya membersihkan dirinya ataupun memuji diri sendiri, mengatakan mereka ni hebat. Siapa dia? Iaitu orang Yahudi. Dalam tafsir kata yuzakku anfusahum sini orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi berkata, setelah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajak mereka ni kepada Islam, mereka ni tak mau juga, tak mau ikut juga kan. Tiba-tiba mereka berkata apa? Mereka kata nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Mereka kata kami ni anak-anak Allah, kami ni kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah. Itulah yang Allah Ta'ala kata sini yuzakku anfusahum ni. Kamu tak tengok kepada orang-orang yang kata hebat mereka ni anak Allah, mereka ni adalah ahibba Allah, mereka ada pula kan. Ni orang Yahudi, orang Kristian kan. Itulah orang yang yuzakku anfusahum tu. Kemudian balillahu yuzakki man yasha. Tapi Allah Ta'ala kata, mana ada Allah Ta'ala akan yuzakki man yasha. Yuzakki situ maknanya membersihkan sesiapa yang dikehendaki, iaitu orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran kan, orang beriman lah sebenarnya orang yang benar. Allah Ta'ala dah ajak mereka kan supaya mereka beriman. Yang tadi tu kita baca tadi kan, ya ayyuhallazina utul kitab aminu, berimanlah kamu, beriman. Ni tak nak beriman, tiba-tiba kata kami ni anak Allah, kami ni ahibba Allah, kami ni kekasih-kekasih Allah. Ada pula ni. Jadi Allah Ta'ala kata wallahu yuzakki man yasha. Allah Ta'ala membersihkan sesiapa yang dikehendakinya, wala yuzlamuna fatila. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi, tak ada wala yuzlamuna, mereka itu tidak dizalimi walaupun fatila. Fatila ni apa ni? Ialah satu benda yang dalam biji kurma tu kan. Jadi kalau kita tengok biji kurma, bukan kurma. Kalau dalam kurma tu kemudian tu ada biji yang kecil tu. Biji dia tu, kalau biji kurma kita katakan ni biji bukannya sebiji kurma tu isi dah buang dah, tinggal apa ni yang keras tu kan, yang keras dalam. Jadi yang keras dalam tu kalau kita tengok ada satu lapisan tu nama dia kitmir, nama dia lapisan pada yang keras tu, lapisan yang nipis tu, itu nama dia kitmir. Tapi ada satu benda yang tengah-tengah tu, dalam biji kurma yang keras tu, tengah-tengah tu ada satu benda yang kecil lagi kan, yang macam satu urat je. Satu urat itu nama dia fatila. Fatila. Jadi kalau fatila sini ni, kalau zaman moden ini, kalau dalam bom dia ada benda yang menarik itu, kita tarik, itu nama dia fatil juga. Jadi maknanya fatil ni ialah satu benda yang kecil yang pada dalam kurma. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini, orang-orang Allah Ta'ala ni kan tidak akan menzalimi. Manusia ni tidak akan dizalimi walaupun sebesar yang paling-paling kecil pun. Fatila. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan. Tempat lain disebut zarrah kan, misqala zarrah. Semua benda tu nak kata kecil yang nipis dan sebagainya kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan kurma ni, maknanya supaya apa? Supaya nampak kan benda yang kecil, nipisnya, halusnya benda tu kan, halus je benda tu kan. InsyaAllah akan tengok kan, nanti cari biji kurma kan, makan dulu isi kurma tu, tengok biji dia tengah-tengah tu ada satu, itu nama dia fatil. Jadi Allah Ta'ala kata la yuzlamuna fatila, mereka ini tidak dizalimi walaupun sebesar biji fatil tu. Kemudian unzur, Allah Ta'ala kata unzur sini ialah muta'ajjib. Cuba tengok sikit. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita tengok. Kemudian unzur, tengok tu. Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Mereka ni boleh mengada-ngadakan, mendustai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengatakan Allah Ta'ala sebut satu benda sedangkan Allah Ta'ala tak sebut benda tu. Yaftaruna 'ala Allah, yaftaruna makna mengada-ngadakan 'ala Allahi, ke atas Allah, al-kadzib, satu benda yang dusta, satu benda yang tak betul. Mereka boleh katakan bahawa Allah Ta'ala ni menyandarkan kepada Allah SWT satu benda yang tidak betul. Kemudian wakafa bihi ithmam mubina, cukuplah dengan tu apa yang mereka buat tu menjadi satu dosa yang mubina, yang jelas-jelas.
Kalau manusia sama manusia pun, kalau saya tak kata, tiba-tiba orang kata saya kata, itulah satu dosa yang satu dosa kan. Kita pun boleh katakan bohong betul kan. Mana saya tak kata pun dia boleh kata. Kita kata fitnah dan sebagainya kan. Jadi maknanya ini pula mereka ni berbohong mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan satu benda sedangkan Allah Taala tak kata pun benda tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wa kafa bihi isman mubina. Ayat yang terakhir, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Allah Ta'ala cela lagi kan. Kamu tak tengok maknanya banyak kan. Cuba tengok perangai mereka ni. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Cuba tengok, ada di kalangan mereka ni yang dah dapat kitab. Dah dapat kitab maknanya mereka ni kalau kiranya orang beriman lah sebelum daripada Islam tu, maknanya kan orang dah tahu dah Allah, tahu dah Rasul, tahu dah semua nabi-nabi dan sebagainya. Cuba kamu tengok kan. Ayat ini dikatakan turun kenapa? Selepas daripada peperangan Badar, iaitu tahun yang kedua hijrah, apa berlaku? Jadi ramailah orang Quraisy ni dah kalah lah dalam peperangan Badar. Jadi mereka balik, mereka dah mati dah, 70 orang dah mati dah. Jadi mereka balik ke Mekah. Lalu ada dua orang pembesar daripada Yahudi ni yang datang daripada Madinah ni, iaitu siapa? Iaitu yang pertama nama dia Ka'ab bin Ashraf. Ka'bun bin Ashraf. Yang kedua nama dia Huyai bin Akhtab gitu. Jadi dua orang ni, dan juga adalah lagi kawan-kawan dia tu kan, tapi kepala dia ni dua orang ni, dia pergi ke Mekah. Dia buat apa? Dia pergi jumpa dengan pembesar-pembesar Mekah ni. Jadi dia pun ceritalah kesian kamu ni kalah dan sebagainya kan. Jadi orang-orang Mekah ni pun tanyalah kan, kamu daripada mana? Kami ni daripada Madinah kan, kami ni pembesar, kami orang-orang ni lah daripada Yahudi. Jadi orang Mekah ni tanya kepada orang Yahudi ni, kamu ni pandai membaca, kamu ni ada kitab, kamu ni, jadi fa'ayyuna, dia katakan, manakah di kalangan kami ni ahda? Orang siapa tanya ni? Iaitu orang Mekah ni kan, orang musyrik ni tanya kepada orang Yahudi ni, fa'ayyuna ahda, siapakah di antara kami dengan Muhammad ni, siapa yang lebih betul, lebih mendapat petunjuk? Jadi orang Yahudi ni tanyalah ni orang musyrik ni, Muhammad ni cakap apa? Dia katalah Muhammad ni kata percaya kepada Tuhan mestilah gini-gini. Kemudian kamu pula apa? Orang Yahudi ni tanya, kami ni jaga Kaabah. Dia tak sebut dia sembah berhala tu, tapi dia kata kami ni jaga Kaabah, memberi minum kepada orang gini-gini. Kamu lebih ahda, dia kata. Kamu lebih betul. Kamu lebih dapat petunjuk. Tengok tu kan, orang Yahudi katakan. Ada satu riwayat lagi mengatakan bahawa mereka ni sujud kepada berhala tu. Sujud kepada berhala di tepi-tepi Kaabah tu kan. Siapa nak menunjukkan bahawa orang-orang Mekah ni, orang musyrik ni lebih betul daripada Muhammad. Tengok kan, perangai orang Yahudi kan, mereka tahu dah Muhammad tu adalah nabi yang telah disebutkan dalam Taurat yang mereka sembunyikan, dan kemudian mereka tahu dah bahawa nabi tu menyeru kepada Tuhan, kepada Allah. Mereka pun kepada Allah juga. Maknanya mereka tahu dah semua ni, tapi mereka tiba-tiba boleh pergi ke Mekah tu dan mengatakan bahawa kamu ni wahai orang musyrik lebih betul daripada Muhammad. Tengok kan. Jadi perangai mereka ni yang jahat tu kan. Jadi Allah SWT dedahkan di sini kan. Allah Ta'ala kata tengok kan, kamu tak tengok kepada setengah daripada orang yang diberikan kitab itu, yu'minuna bil jibti wat taghut. Ini yang dikatakan mereka ni beriman dengan jibti wat taghut, beriman kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup mereka betul macam tu kan. Bahkan sanggup dikatakan setengah riwayat tu sujud tadi tu kepada berhala tu, wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka sanggup untuk berkata kepada orang-orang yang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahawa mereka itu, iaitu orang kafir tu, orang kafir Mekah tu, lebih mendapat petunjuk lagi daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kan. Jadi ini adalah, lalu mereka lah sebenarnya yang memberi semangat kepada orang-orang Mekah tu supaya apa? Supaya kamu pergilah serang Madinah tu, serang Madinah. Tengok kan betapa hasadnya mereka, betapa dengkinya mereka kan. Sanggup mereka ni memutabelikkan, mengatakan satu benda yang salah, membetulkan orang yang kafir itu, dan sehingga buat perkara-perkara macam ni kan. Jadi ayat ini, ayat yang ke-51 ni turun kepada siapa tadi? Iaitu dua orang dan juga ulama-ulama Bani Israel yang berada di Madinah yang telah pergi ke Mekah, yang diketuai oleh Ka'ab bin Ashraf dan juga Huyai bin Akhtab. Jadi insya-Allah moga-moga apakah cerita seterusnya, insya-Allah kita akan tengok dalam sesi seterusnya di muka surat yang ke-87.
akan datang, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita berhenti di sini pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan keampunan kepada kita, akan menunjukkan kita, memberi faham yang insya-Allah sedikit daripada muka surat yang kita baca pada setiap hari. Jadi jangan lupa, insya-Allah saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sesiapa yang telah membantu dengan apa yang tertulis di sini, insya-Allah kan. Semua apa ni digunakan, insya-Allah semua pembiayaan ini digunakan oleh Pertubuhan Muslim Proaktif sepenuhnya kan untuk membiayai menyebarkan video ini kepada semua, insya-Allah. Jadi moga-moga Allah SWT akan memberi keampunannya kepada kita semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.